Okey, hari ini saya akan tunjukkan tutorial bagaimana nak hasilkan ataupun how to develop ataupun design fully pneumatic circuit untuk fulfill cylinder sequence seperti yang tunjukkan ni ya, iaitu kita tekan start button and then kita start dengan A minus ataupun kita akan start dengan retract cylinder A and then kita follow with B plus, iaitu kita extendkan cylinder B dan kita retract cylinder B, and last kali kita akan extend cylinder A. So tujuan ataupun application sequence ni adalah untuk case ataupun untuk sistem furnace yang ditunjukkan. Okey, saya proceed. Yang mana kalau kita tengok kat sini, application untuk sequence ni berlaku untuk sistem ni ya, sistem furnace ni, dan juga pada keadaan awal kita nak make sure yang furnace ni punya pintu, okay, this furnace door ni dia berada dalam keadaan tertutup, close. So okay, saya close this one. Okay, so back to our circuit. So kita akan menggunakan double arting cylinder sebagai cylinder A dan juga cylinder B, dan kita akan menggunakan 5-way DCV, directional control valve, untuk kontrol pergerakan outstroke dan juga instroke bagi both cylinders, dan kita akan actuate dia menggunakan pilot pressure. Okay, so sekarang ni untuk case ni saya tak akan repeat berkaitan dengan kaedah cascade, tapi I assume that you already know how to use the cascade method, cascade method untuk menghasilkan fully pneumatic circuit. So based on a cascade method, kita tahu yang kalau kita ada sequence yang macam kat atas ni, kita boleh bahagikan dia in minimum, kita boleh bahagikan dia kepada dua grup, iaitu grup start A minus dan juga B plus ni kita boleh klasifikasikan dia sebagai grup 1, B minus A plus ni kita klasifikasikan dia kepada grup 2. Therefore kita akan memerlukan dua air lines, okay, dua air lines yang akan digunakan untuk perform this operation. Dan yang seterusnya ialah selain daripada dua air lines tu, apa lagi yang kita perlu sediakan dulu sebelum kita arrange di circuit ialah kita perlu sediakan ataupun kita perlu tahu yang di mana kedudukan bagi limit switch, yang mana limit switch tu digunakan untuk identify position A0 dan juga A1 serta position B0 dan juga B1. Therefore untuk silinder A kita memerlukan dua limit switch, dan juga untuk silinder B kita akan menggunakan atau kita memerlukan dua limit switch. Okey, so sebelum kita proceed, saya tunjukkan dulu kaedah ataupun saya sediakan dulu airlines ni. Okey, kita perlukan airlines, dua airlines yang kita akan klasifikasikan dia sebagai line 1 dan juga line 2, yang mana line 1 nanti akan digunakan untuk actuate group 1 punya operation, dan line 2 akan digunakan untuk actuate group 2 punya operation sequence dia. Okay, so bila kita ada satu airline ni, you just need to copy je dia. Okay, kita copy dan kita boleh letakkan, kita boleh locate dia close to each other, no problem. So kalau untuk memudahkan you all juga boleh letaklah tags. Okay, you all boleh letak tags. Okay, kita akan boleh letak tags untuk klasifikasikan line 1 dan juga line 2. Okay, so ini adalah L1. Okay, dan kita ada seterusnya adalah line 2. Okay, kita boleh letak kat sini je, kita add tags je, no problem. Okay, so now apa lagi yang seperti yang dah dimaklumkan, kita memerlukan 4 limit switch. So kita tarik dulu limit switch yang kita akan digunakan. Kita masukkan dulu ke dalam kita punya circuit ni, interface dulu. So kita akan menggunakan
this one 3 to way. Okay. Spring actuated dan kita memerlukan 4 ya. Dan untuk kesemua silinder kesemua switch ni, you all kena classifykan dia based on position yang kita nak initiate tu. Okay, kita nak identify position A0 dan juga A1 dan seterusnya position B0, B0 dan juga position B1. Okay, make sure label dia sama. Kalau tak sama, nanti bila kita actuate dia, kita run dia, kita nak try simulate, kita tak akan berjaya, kita tak akan dapat memastikan bahawa this limit switch akan trigger position A0 ataupun B0 or ada things lah A1 ataupun B1. Okay, so make sure yang dia punya label kat sini dengan kat sini sama. Okay, nanti kita akan susun dia. Seterusnya apa yang kita perlukan ialah kita perlukan cascade valve, iaitu cascade valve ni digunakan untuk kita nak actuate lah another airlines. Okay, line yang pertama, line yang kita nak arrange di antara pertukaran antara line 1 dan juga line 2. Maksudnya bila kita nak switch aja group, kita perlu lalu dulu dekat cascade valve ni, ataupun kita panggil dia sebagai memory valve ni, barulah kita boleh tukar airlines yang nak digunakan untuk actuate group yang satu lagi. Okay, so initially kita akan sambungkan line 1 ni. Okay, initially macam ni lah, maksudnya dia dalam keadaan off. Okay, so kita sambungkan macam ni. Dan yang ini nanti kita akan tunjukkan cara yang lain. So apa lagi kita perlukan? Okay, the other things yang kita perlukan ialah push button. Okay, kita akan ambil push button dan kita akan letakkan dia di position yang sepatutnya. So kita boleh ambil mana-mana lah push button. This one boleh ya, kita ambil yang this one. Okay, so di sini saya akan tulis dulu. Okay. Okay. Alright, so nanti kita akan tunjukkan bagaimana. So apa yang boleh dilihat di sini ialah kita nak perform di sequence. Maksud kita akan perform sequence yang pertama, maksudnya untuk yang group satu ni, iaitu kita nak tekan start button dan silinder ni akan retract. Okay, kita akan retract ke belakang. So macam mana cara kita nak buat ialah seperti yang telah kita tengok kat sini, group 1 maksudnya kita akan activate line 1. So in initial position, ini position bagi silinder yang mana kita punya room yang satu lagi ni yang akan pressurize. Okay, maksudnya dia akan supply air initially dekat bahagian sini kan, dekat bahagian sini. So sebelum kita nak identify kita punya pilot pressure ni, ataupun pilot pressure ni digunakan untuk switching lah, proses switching semua tu, kita supply dulu air pada part-part yang sepatutnya, iaitu contohnya position yang ini. Okay, kita letak dulu connection untuk compress air dia. Okay, sini. Yang seterusnya kita ni, dan yang seterusnya kita ni. Kalau kita tak letak, nanti tak akan ada air lah kat dalam kita punya DCB ni. Sebab yang ini ialah switching. Dari segi switching tu nanti kita baru menggunakan kita gunakan kaedah yang cascade lah, cascade method untuk identify switch mana yang akan bertindak untuk proses tersebut. Okay, so initially bila kita tekan start button, kita akan ataupun kita perlu activate line 1, sebab line 1 ni lah yang akan push kita punya silinder itu
ke position in stroke. So bila kita tekan start button, ini kita sambungkan di sini. Kita sambungkan sini, so dia akan berlakunya switching. So dia akan switch daripada line 2 ni, dia akan lalu dan pergi kepada line 1. So maksud sekarang kita punya line 1 ni lah yang akan activate. So the next thing ialah kita akan directly push A minus. So untuk case ni kita akan tukar ruang, tukar position rooms kan. So kita just tarik daripada line 1 ni directly kepada DCV ni. Okay, so bila dah switching room, kita punya silinder ni akan retract ke belakang dan A0 ni yang akan activate. Betul tak? A0 ni akan activate. A0 ni yang akan identify position tersebut. So seterusnya, lepas A0 ni identify position A minus tersebut, the next process ialah kita perlu extract silinder B. So maksudnya extractions of cylinder B tu dia akan initiated by limit switch A0. Okay, so untuk case ini output dia akan pergi kepada position ni. Okay, akan pergi kepada position ni, manakala input dia datang dari mana? Input dia datang dari mana? Yang this one. Okay, input dia akan datang daripada airlines yang pertama, iaitu this one. So just tarik je macam ni. Okay, this one pergi ke airline yang pertama. Okay, the next thing is kita nak switch group. Kita nak switch group sebab kita perlu pressurize pula line yang kedua. Sebab yang untuk perform B minus, kita perlu untuk perform B minus, kita kat sini kita perform B minus, kita perlu gunakan airlines daripada line yang kedua. Okay, sebelum kita untuk menghasilkan ataupun untuk buat proses tersebut, maksudnya kita perlu lalu dulu ke, kita perlu trigger ataupun kita perlu bagi input, trigger input kepada cascade valve ni. So which element ataupun which sensor ataupun which switch akan trigger input tersebut. Okay, so kalau you tengok kat sini, B plus bila dia extend, dia akan activate B1. Okay, dia akan activate B1. So kita gunakan B1 ni untuk trigger input ataupun untuk supply input kepada untuk trigger switching karakteristik. Okay, so dekat sini untuk input B1 dia datang daripada grup 1. Dia datang daripada line 1 sebab dia dia still dalam line 1. So kita input dia ni ambil daripada line 1. Okay, line 1. Tapi output dia ni pula kita akan supply directly ke sini, cascade valve. Okay, so bila kita supply kat sini, barulah berlakunya switching antara line 1 kepada line yang kedua. Okay, dia akan balik pada position macam ni yang lebih kurang. Okay, dia akan balik pada position macam ini dan barulah kita boleh perform next operation, iaitu kita boleh perform B minus. Okay, macam mana kita nak perform? Kita tarik saja air, air daripada line yang kedua ni pergi ke sini, pergi ke DCV tersebut. Sorry, this one tarik ke sini. Okay, kita tarik sahaja. So bila kita dah tarik, kita berjayalah kita akhirnya tadi sebab dia dalam keadaan tadi dia adalah extract ke depan kan. So bila kita supply air kat kawasan sini, so kita akan push ataupun kita akan retract silinder B ni ke dalam. So lepas kita retract ataupun bila kita perform operation tersebut, what next ialah kita nak apa? What next ialah kita nak perform A plus. Okay, A plus maksudnya kita kena push silinder A ni keluar. Okay, kita push. So kita push tu macam mana cara nak buat? Okay, kalau kita nak push dia, sebelum kita push, kita kena ada switching lah. Maksudnya bila kita punya silinder tu, kita punya silinder tu dah retract ke belakang, silinder B dah retract,
switch akan ataupun moment tersebut akan di identify oleh B0. So B0 ni lah dia punya switch. So kita supply B0 tu dekat sini. Kita letak kedudukan B0 tu dekat sini. Sebab ini dia punya switch. Okay, so switch ni pula kalau nak ikutkan, okay, B0 ni dia adalah pada grup yang kedua. So dia punya input tu tarik daripada okay, input tu datang daripada line yang kedua. Dan juga output dia pula apa? Output dia akan pergi ke sini. Sebab kita nak activate position ni pula. Kita nak activate position ni. Kita nak make sure yang silinder A ni tutup. Okay, silinder ni tutup. Ataupun dia akan pergi ke position A minus. Dia punya end rod dia. So, bila dia dah pergi kepada position A minus, maksudnya sekarang ni apa? Sekarang ni, A1 ni yang akan trigger. So, dekat mana kita nak letak A1? Kan? A1 ni akan trigger. Dia dekat kawasan sini lah. Okay, so A1 ni akan trigger. Kita akan letakkan dia before stop button lah. Start button ya. Kita letak dia before start button ni. Dan juga dia punya input datang daripada mana? A1, dia masih di dalam group yang kedua. So maksudnya input dia akan supply by line yang kedua. Ni saya move sikit berarti dia ni. Okay, akan supply by line kedua. Dan juga sebab kita nak sequence to stop kan, so ini kita just letak je ataupun kita terminate dia saja. Okay, kita terminate sahaja operation tersebut. Okay, like that. So sekarang ni kita dah ada complete circuit. Di antara kita menggunakan 4 limit switch, satu start button, satu cascade valve dan juga 2 airlines. Okay. Serta 2 DCV. Okay, pilot pressure DCV. So kita tengok operation tersebut. So bila dah complete macam ni, kita tengok. Oh, okay, sorry. Ini kita tak ni. Okay, sorry. No. Saya letak dulu. Okay, saya letak X tu. So, kita boleh start run. Okay, so pada keadaan awal, ini position dia. Okay, A minus, pintu dalam keadaan tertutup. Dan line yang kedua ni yang akan berada dalam keadaan awal lah. So, apa yang perlu kita buat ialah tekan start button. We can get out here. Boleh tengok kan sequence tu. Okay. Ini position awal. Saya slowkan sikit dia punya simulation. Jadi 20. Okay. Okay. Now saya run lagi sekali. Kita tekan. Okay, dia a little bit slow. Hopefully you boleh tengok. Okay, boleh nampak dia punya ni. Dia punya simulation dia. Ataupun saya naikkan lagi dia punya ni, supaya lebih nampak 40. Ataupun kalau you all nak slow down kan dia punya ialah dia punya operation kan, extract, retract and so on, boleh juga kita letak flow control valve. Okay, flow control valve yang mana dia akan digunakan untuk control ataupun untuk slow down kan pergerakan pressurized air tu dekat dalam kita punya pneumatic cylinder. Tapi kalau tak nak, just untuk tunjuk ni lah, kita untuk visualkan saja proses tersebut, kita boleh adjust dari segi dia punya ratio of simulation tu. Okay, so saya repeat again. Hopefully dia little bit slow. Little bit slow.
Okay, kita tarik pintu, and then kita push block ke dalam furnace, and then kita tarik kita punya silinder back, silinder B, dan barulah kita akan push silinder A. Kita push pintu untuk tertutup. So itu kita punya sequence yang kita nak fulfill. Okay, so kalau nak identify berapa banyak based on kita punya circuit ni, kita menggunakan berapa komponen, boleh tarik daripada part list, dan juga kita buat accumulated juga. Ini so kita menggunakan satu push button, T2-way valve push button. Kita menggunakan 2 diameter cylinder, 3 impulse valve 5 2-way, 4 roller level valve yang digunakan sebagai limit switch 3 2-way, dan juga kita perlu ada 4 compressed air supply. So basically kalau you all nak realize benda ni, connection ni dekat workstation, yang untuk work supply ada 4 and so on ni, kita just connect dia menggunakan air manifold. Okay, so itu sahaja untuk tutorial pada hari ini, iaitu tutorial untuk menghasilkan sequence A-, B+, B-, dan juga A+. Okay, thank you.